Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Seterusnya sambungan kita ayat yang ke-40. Ayat 40. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina 'iduhum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننكسها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العظيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. Dan sekiranya kami perlihatkan kepadamu ya Muhammad sebahagian daripada azab siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, ataupun kami wafatkan kamu sebelum dikenakan azab kepada mereka itu, maka sesungguhnya tugas kamu hanyalah al-balagh, menyampaikan segala apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada kamu. Wa alaina al-hisab, dan kamilah yang akan menghisap, yakni menghitung amal perbuatan mereka. Awalam yarau anna na'til arda nankusuha min atrafiha, dan tidakkah mereka melihat bahawasanya kami mendatangi daerah-daerah orang
engkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah itu, iaitu sedikit demi sedikit daripada tepinya. Ulang sekali lagi. Dan tidakkah mereka melihat bahawasanya kami mendatangi al-ardha, merujuk kepada bumi, daerah tempat tinggal orang-orang yang engkar kepada Allah, lalu tempat tinggal mereka itu dikurangkan sedikit demi sedikit daripada hujungnya, menyebabkan kawasan itu semakin kurang atau semakin sempit. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi, dan Allah Ta'ala yang menetapkan hukum menurut kehendaknya, dan tidak ada yang dapat menolak ketetapannya itu. Wa huwa sari'ul hisab, dan dialah yang sangat cepat akan perhitungan hisabnya. Waqad makara alladhina min qablihim, dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka, yakni orang-orang kafir zaman dahulu, yang sebelum orang-orang kafir di Mekah ini, mereka dulu telah mengadakan tipu daya untuk menentang rasul-rasul mereka. Tetapi semua tipu daya itu adalah falillah, milik Allah, kepunyaan Allah, berada di bawah kekuasaan Allah. Kerana Allah Ta'ala ya'lamu ma taksibu kullu nafs, mengetahui setiap apa yang diusahakan oleh setiap manusia. Wa saya'lamul kuffaru liman 'aqbad dar, dan orang-orang yang kafir itu akan mengetahui untuk siapakah tempat kesudahan yang baik, adakah untuk mereka ataupun untuk orang-orang yang beriman. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala, dan orang-orang kafir berkata, bukanlah engkau ya Muhammad seorang rasul. Orang-orang kafir tidak mengakui akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tak percaya, kul, katakanlah kepada mereka, kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Katakanlah, cukuplah Allah Ta'ala yang menjadi saksi antara aku dan kamu, dan cukuplah juga persaksian itu daripada orang yang diberi kepadanya Alkitab. Antara aku dan kamu, cukuplah Allah yang menjadi saksi, dan cukuplah dengan adanya orang-orang yang diberi Alkitab, iaitu orang-orang yang alim tentang Taurat dan Injil. Kita sudah berada di bahagian akhir surah Ar-Ra'd, daripada ayat 40 sehinggalah ayat 43. Allah Ta'ala memberitahu, wa imma, in, ada syartiyah, dan sekiranya kami perlihatkan kepada engkau ya Muhammad setengah daripada apa yang kami janjikan untuk mereka, sekiranya Allah Ta'ala menunjukkan kepada Nabi azab yang diturunkan kepada orang-orang kafir. Sebenarnya tidak semua azab itu diturunkan, ada setengahnya diturunkan, ada setengah tidak. Tetapi biasanya azab itu tidak diturunkan sekiranya Nabi SAW ada bersama dengan mereka. Ataupun mungkin dalam bentuk yang lain, natawaffayannaka, kami telah wafatkan kamu sehingga kamu tidak berkesempatan melihat azab itu. Maka janganlah engkau bimbang sama ada engkau melihat azab itu tak penting. Sama ada engkau mati dulu, itu bukan urusan kamu, kerana Allah Ta'ala yang mematikan kamu. Tugas kamu wahai Rasul hanyalah al-balagh, menyampaikan. Muhimmatur Rasul, tugas atau kewajipan seorang Rasul hanyalah menyampaikan. Bukan menjadi kewajipan Rasul untuk dipersoal berapa ramai yang ikut. Tak, Allah Ta'ala tidak soal begitu. Yang Allah Ta'ala soal di hari kiamat ialah seperti yang disebut dalam ayat Suratul Ma'idah, yauma yajma'ar rusulu fayaqulu madza ujibtum. Ingatlah pada hari di mana Allah Ta'ala mengumpulkan semua rasul-rasul, lalu Allah Ta'ala bertanya, apakah yang telah diterima daripada dakwah kamu? Apakah yang telah disahut diterima oleh manusia-manusia akan dakwah kamu? Maka Rasul itu berkata, la ilma lana, kami tidak tahu. Tidak ada bagi kami ilmu. Kami tak tahu sejauh mana manusia terima. Yang terima zaman dia tahulah setakat yang terima. Tetapi kalau orang yang munafik, maka Nabi pun tak tahu sejauh mana yang munafik itu terus kekal dengan munafiknya, atau dia berubah jadi orang yang beriman.
maka la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami terhadap sejauh mana manusia menerima dakwah kami. Tugas Rasul hanyalah menyampaikan, bukan menjadi tugas Rasul untuk memastikan cukup berapa orang. Tetapi manusia apabila tidak faham, dia rasa dakwah ni tidak berjaya apabila tidak ada yang menerimanya, maka itu adalah suatu pandangan yang silap. Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya telah ditunjukkan kepada aku keadaan umatku di hari kiamat. Iz rufi'ali, tiba-tiba dia angkat kepada aku dan diperlihatkan gambaran Nabi nampak, gambaran manusia di hari kiamat di padang mahsyar. Aku melihat di sana ada kumpulan manusia yang ramai, lalu aku menyangka itulah umatku. Lalu dikatakan itu adalah Musa dan umatnya, Bani Israel. Dan tiba-tiba aku melihat di sana satu kumpulan yang ramai, lalu dikatakan ini adalah umat yang lain. Lalu aku melihat faraitur rajul, aku melihat faraitu an-nabiyya wa ma'ahu rajul wan nabiyya wa ma'ahu rajulani. Aku melihat ada seorang nabi yang lain bersamanya seorang pengikut. Seorang aja pengikut. Seorang nabi yang lain pula dua orang pengikutnya. Ada nabi yang lain hanya ar-rahtu, sekumpulan yang tidak lebih pada 9 orang. Dan ada juga wan nabiyya laisa ma'ahu ahad, ada juga setengah nabi yang tidak ada sesiapa yang mengikutinya. Maka adakah kita mengatakan dakwah Nabi itu tidak berjaya? Berjaya atau tidak bukan diukur dari sudut sikit atau ramai pengikut, tapi diukur dari sudut sejauh mana Rasul itu menyampaikan dakwah. Kalau dia berjaya menyampaikan dakwah, mana sesalahlah tugas dia. Sebab tugas dia al-balaghul mubin, menyampaikan dakwah yang jelas ataupun nyata ini. Soal manusia tak terima ataupun terima, ia sesuatu yang bukan boleh dipaksa. Sebab hidayah yang dibawa oleh Rasul dan Nabi adalah hidayah dalam bentuk at-tawjih wal irsyad. Hidayah hanya dalam bentuk memberi panduan, memberi bimbingan, memberi ilmu. Adapun hidayah dalam bentuk beri taufik. Beri taufik ni hidayah dalam bentuk buka pintu hati sehingga boleh ikut dakwah. Itu kerja Allah Ta'ala. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Maksud hidayah dalam ayat ni di akhir surah Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allah tasirul umur. Hidayah yang dimaksud dalam ayat di akhir surah Asy-Syura ialah hidayah at-tawjih wal irsyad. Tetapi hidayah taufik itu urusan Allah. Hidayah dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak mampu untuk memberi hidayah petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah Ta'ala dialah yang memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Itu hidayah taufik. Sebab tu kalau kita kata orang itu tak terima hidayah, kalau hidayah itu sampai dah dalam bentuk dia tengah surah dakwah, kita kata tak, hidayah itu sudah sampai. Cuma hidayah taufik belum dia terima, dengan sebab Allah Ta'ala mengetahui orang ini sendiri tidak mahu menerima hidayah at-tawjih wal irsyad. Ilmu sudah sampai, pendakwah sudah sampai, dia sudah tahu, tapi dia masih degil tak ikut, maka Allah Ta'ala tidak mahu memberi untuknya hidayah dalam bentuk taufik. Bukan dengan sebab Allah Ta'ala mahu bertindak zalim kepada orang itu sehingga dia memilih-milih orang ini boleh hidayah, tak boleh, tak. Tetapi orang itu sendiri yang memilih untuk tidak mengambil hidayah. Ketika sampai kepadanya hidayah dalam bentuk at-tawjih wal irsyad wal bayan, keterangan, panduan, bimbingan, sudah sampai, dia sudah tahu tetapi dia menolaknya. Tugas Rasul hanya menyampaikan. Selebihnya adalah kita serah kepada Allah. Manusia tidak boleh dipaksa. Dalam urusan agama tak boleh dipaksa. Dalam urusan dunia lebih-lebih lagi tidak boleh dipaksa. Tak boleh dipaksa. Maka begitu juga tugas para pendakwah hanyalah menyampaikan. Tidak perlu bagi para pendakwah rasa kecil hati, rasa tersinggung dengan sebab tidak ada orang nak ikut dakwah disampaikan.
Tak perlu. Bila kita boleh sabar, sudah selesai bila kita. Orang nak tengok tersimak. Lebih-lebih dakwah apabila kita mengajak manusia kembali kepada ajaran Nabi yang sebenar, kembali kepada sunnah Rasulullah. Lebih mencabar. Ada manusia tak boleh ikut, sebab sebahagian daripada ajaran Rasulullah bercanggah dengan kehendak hawa nafsunya. Ia lebih suka mengikut apa yang biasa diamalkan oleh masyarakat. Lalu ada setengah yang berkata, tak payah sungguh lah buat sunnah ke apa ni, buat apa biasa lah. Ini menunjukkan bahawasanya kita tidak faham tugas pendakwah hanyalah siapa orang nak ikut atau ikut, itu dia punya pasal. Walaupun seramai mana yang tidak suka, yang menentang, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah sampaikan. Siapa orang terima, dia terima. Orang nak marah apa, itu dia punya pasal. Kita terpaksa berdepan dengan dakwah dengan sabar. Sebab Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, semua mereka orang-orang yang telah dihina di jalan Allah. Maka bersedialah untuk menjadi orang yang dihina, yang dicaci, yang dimaki apabila berada di jalan dakwah. Allah Ta'ala berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi-nabi yang terdahulu turut berperang bersamanya, golongan yang ribbiyuna kathir, golongan pengikut setia yang kuat beragama ramai. Dan mereka itu tidaklah merasa hina dengan sebab apa yang menimpa mereka, tidaklah mereka merasa rendah diri dan lemah. Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang sabar. Walaupun mereka dihina, tetapi mereka tidak hina, mereka mulia. Rasulullah SAW semakin tinggi kedudukannya sehingga diakui oleh golongan orientalis. Kalau baca dari buku-buku motivasi ditulis golongan orientalis, manusia yang paling hebat dari sudut kepimpinan dalam sejarah kemanusiaan, dia akan letak nama Muhammad bin Abdullah, nombor 1. Walaupun dia itu tidak Islam, dia mengakui akan kehebatan pribadi yang bernama Muhammad bin Abdullah. Dia mengakuinya. Walaupun dia tidak beriman kepada Nabi SAW, itu diakui oleh orang-orang kafir sendiri. Tidaklah perlu merasa hina dan tidaklah perlu merasa rendah diri, kerana ia sudah menjadi sunnatullah. Dan Allah Ta'ala telah mengangkat kedudukan para rasul, termasuklah Nabi kita SAW, sehingga sebutannya dikenali, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kami telah angkat sebutan bagi kamu, kami telah angkat untukmu ya Muhammad akan zikraka, sebutan namamu, sehingga disebut oleh semua manusia, sama ada yang beriman ataupun yang kafir pun tahu juga tentang nama Nabi Muhammad disebut. Walaupun di peringkat awal berdakwah, apa dia tak kata kepada Nabi, dia dihina, dia kata dia ni majnun, orang gila. Nabi pernah dihina, dituduh dia syair, seorang penyair. Pernah dihina dan dituduh dia sebagai kahin, tukang tilik nasib. Tetapi semua kata-kata itu bukan merendahkan kedudukannya, tapi meninggikan ia. Kerana janji Allah, wa rafa'na laka dhikrak, kami akan angkat sebutan bagi kamu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Diulang sekali lagi, bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan, ada kesenangan. Walaupun susah berdakwah, sampai satu masa akan tiba waktu senang. Walaupun susah, ya satu masa akan jadi senang. Senang yang paling utama adalah senang di akhirat, kerana semua Nabi-Nabi dan Rasul dijamin syurga. Bila sebut syurga, tidak ada yang susah, kecuali semuanya mudah dan senang belaka. Jadi tinggal lagi tugas kita. Tugas kita adalah al-balaghul mubin, menyampaikan dakwah yang nyata, yang terang. Baik. Berhubung dengan tajuk al-balaghul mubin, saya memetik penjelasan oleh Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar berhubung dengan ar-rusul war risalah, tugas rasul dan tugas kerasulan. Katanya rasul-rasul ini adalah sufaraullah. Sufara jamak daripada safir, duta. Ambassador, menjadi duta. Safir, safarah, kedutaan. Seorang yang menjadi safir, duta. Rasul-rasul ini adalah duta-duta yang dilantik oleh Allah Ta'ala ila ibadah, kepada hamba-hambanya. Duta ni wakil, sebagai wakil bagi pihak Allah Ta'ala yang menanggung membawa akan wahyu daripadanya
Dan tugasnya yang utama adalah iblagh hadhil ummah, iblagh hadhil amanah. Menyampaikan amanah ini yang dipikulkan kepadanya untuk disampaikan kepada sekalian hamba-hamba Allah. Dalam ayat 67 surah Al-Maidah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu, dan sekiranya kamu tidak melakukan, maka tidak engkau dikira menyampaikan risalah itu. Tugas Rasul selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, selama 23 tahun semuanya adalah atas tujuan untuk tablighud dakwah, sampaikan dakwah. Tetapi oleh kerana susah berdakwah, susah, payah dan banyak halangan, sehingga sampai kepada mereka kalau perlu perang, kena perang. Sebab itu ada dalam sejarah Nabi berlaku banyak siri peperangan. Bukan Nabi memilih untuk berperang, tak. Berperang itu bukan pilihan dia, tetapi perang itu salah satu wasilah, menjadi wasilah untuk dakwah. Kali kita tak faham kisah al-ghuzwat ataupun al-ma'arik, siri-siri peperangan yang berlaku zaman Nabi, mungkin kita akan termakan da'iyah golongan orientalis mengatakan Islam tersebar melalui mata pedang, Islam tersebar dengan kekasaran melalui peperangan. Tak, Islam tersebar melalui dakwah. Kerana tugas Nabi hanyalah tablighud dakwah, sampaikan dakwah. Cuma peperangan itu berlaku atas sifat tak boleh hendak, kenapa apa kan? Bila terpaksa berperang maka perang. Tetapi tujuan berperang untuk memulihkan kelangsungan dakwah itu tidak terhalang, tidak sekat. Dan tidak ada sesiapa yang menghalang. Siapa sehalang barulah kita. Sebab ada berdakwah tidak dipaksa oleh kafir masuk Islam. La ikraha fid din. Banyak kali dah kita dengar ayat tu. Tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi apabila agama itu disekat sehingga orang Islam sendiri tidak berpeluang melanggar syariat agama, maka wajib yang menentang itu diperangi ataupun dilawan. Tidak boleh kita menyerah diri. Ketika Nabi melaksanakan Hajjatul Wada', haji penghabisan, Nabi ini haji dia sekali itunya. Itulah haji yang pertama, itulah haji yang terakhir. Ketika menunaikan Hajjatul Wada', semasa berada di padang Arafah, antara ucapan terakhir baginda ialah dia mengangkat hujung jari ke langit dan berkata, Allahumma ashhid, ya Allah persaksikanlah, hal ballaghtu, tidakkah aku sudah sampaikan? Rasulullah bukan minta penyaksian, minta orang lain mengaku, tak. Dia minta seolah-olah dia bertanya kepada Allah supaya Allah Ta'ala menjawab, walaupun mungkin jawapan itu tidak didengar oleh para sahabat. Hal ballaghtu, tidak aku sudah sampaikan? Jawapannya ya, Rasulullah sudah sampaikan. Dan salah satu sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul adalah tabligh, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Salah satunya sifat tabligh, menyampaikan, lagi bersifat amanah, jujur dalam menyampaikan. Baik. Maksud menyampaikan di sini adalah bitilawatin nusus allati auhahallahu min ghairi nuqsanin wala ziyadah. Menyampaikan di sini berlaku dengan cara membacakan nas-nas yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya dengan tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan, tak boleh kurang, tak boleh tambah. Tugas Rasul kalau setara tu setara tu, sampaikan yang macam tu juga. Maka begitulah tugas kita sebagai pendakwah, kita sampaikan apa yang Rasul sampaikan. Jangan kita memandai-bandai, kita tambah, kita kurang. Tak boleh ditambah dan tak boleh dikurangkan, setakat tu. Ajaran agama tak boleh ditambah, tak boleh dikurangkan, setakat tu yang disampaikan, kecuali melibatkan urusan-urusan ijtihad yang diberi peluang untuk kita berijtihad padanya kerana melibatkan beberapa maslahat. Tapi dalam bab ibadah yang bersifat tauqifiyah, maka la majala lirra'yi fihi, tidak ada peluang untuk diletakkan pandangan dan pendapat padanya. Maka manusia tidak boleh berpendapat rasanya molek kita ubah ibadat ni jadi gini, lalu ditambah, tak ditambah. Ataupun rasanya ni kena ubah si kena kurang sikit, tak boleh kurang. Sebab tugas Rasul sampaikan apa yang telah disampaikan kepadanya dengan tidak ditambah, tidak dikurangkan. Maka begitulah tugas para pendakwah. Termasuk menyampaikan ialah
bahawa Rasul perlu menjelaskan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Tugas Rasul adalah tabyin an-nas, menjelaskan kepada manusia. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada engkau ya Muhammad az-dzikra, yakni Al-Quran, untuk engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, mudah-mudahan mereka berfikir. Ayat Quran ini perlu kepada penjelasan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik orang yang memberi penjelasan. Sebaik-baik mufassir, ahli tafsir adalah Rasulullah sendiri. Sebaik-baik ahli tafsir adalah Rasulullah sendiri. Sebab tu kalau kita belajar tafsir, tafsir yang paling baik adalah at-tafsir bil athar. Tafsir berdasarkan riwayat, athar, bukannya tafsir bil ra'i. Ada juga tafsir bil ra'i, tapi bil ra'i itu sebenarnya tidak terkeluar daripada kaedah ilmu, bukannya menggunakan pendapat yang sewenang-wenangnya ikut sedap rasa ulama nak tulis apa tak boleh. Bukan begitu. Bil ra'i itu berdasarkan ijtihad, berdasarkan apa yang mereka dapat tulis, tetapi tidak merujuk khusus kepada apa di sebalik riwayat yang berlaku dalam ayat yang diturunkan. Athar biasanya sesuatu ayat kalau ada sebab nuzul, maka diceritakan sebab nuzul, atau diketahui kedudukan ayat itu dalam konteks yang bagaimana. Kedudukan ayat itu difahami dalam konteks yang betul. Kalau silap kedudukan ayat, mungkin silap tafsir. Silap tafsir maka membawa kepada maksud yang lain. Jadi tugas Rasul hanyalah menyampaikan wa alainal hisab, dan tugas kami adalah menghisap, menghitung. Allah Ta'ala akan menghitung amalan manusia di hari kiamat dan akan dipersoal. Sebelum dihisap akan disoal dulu. Bukan kita sahaja yang disoal, Rasul-Rasul pun disoal juga. Di awal surah Al-A'raf, apa dia? Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Kami akan soal, kami akan tanya orang-orang yang telah diputuskan kepada mereka Rasul. Umat yang telah sampai Rasul akan disoal, mu terima ke tak dah Rasul? Kalau terima tak apa, kalau tak terima apa tak terima. Wala nas'alannal mursalin, dan kami juga akan soal, akan tanya kepada para rasul, adakah rasul itu telah menyampaikan dakwah ataupun tidak. Rasul disoal, manusia hak terima dakwah rasul pun akan disoal, sama ada terima tu sekadar terima begitu sahaja ataupun terima sungguh-sungguh. Ada yang sekadar terima sekadar terima dengar, tapi tidak akur, tidak patuh. Maka kita akan melihat ramai orang-orang Islam yang Islam hanya pada nama, tetapi tidak Islam pada hakikinya, sebab hatinya tak mahu terima. Kadang-kadang bagi Kota Baru susah hati kita punya, kita Kota Baru Madara Islam, tapi pasti ramai wanita-wanita yang kita tengok muka Melayu sebagai Islam, tapi pakaian dia mengalah ke orang kafir. Bagi ambo itu orang Islam tu orang Melayu. Kalau kata dia orang Islam, itu agama Melayu, bukan agama Islam. Sebab Islam yang sebenar hakiki ialah duduk dalam hati. Bila dari hati begitu, luar tu akan begitu juga. Tapi kalau luar tak betul, dalam tak ada. Hak ada luar tu menggambarkan apa yang ada dalam. Sebab tu ada seorang artis wanita yang apabila dia tegur kenapa terlalu seksi pakaian, dia kata seksi tu hak saya. Seksi tu hak saya. Nak tahu siapa dia, cari si dia internet. Artis tu kata seksi itu hak saya, jumpalah siapa dia, siapakah yang dimaksudkan. Dia boleh kata seksi itu hak saya, tapi bumi ni hak siapa dia? Langit, bumi, udara ni hak siapa dia? Berpakaian menutup aurat itu adalah hak yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, hak agama yang wajib kita patuh. Esok semua kita ni akan mati. Orang yang kajak kita pun akan mati juga. Lelaki, perempuan, semua akan mati. Dan bila mati semua orang akan dikapankan dengan kain kapan. Tak ada istilah seksi. Dia buku habis lah. Tidak kain kapan, buku habis. Kau buku sekat atas saja, bawah ni nampak. Tidak ada istilah seksi ketika mayat itu dikapankan, sebab dia tutup habis. Tak kira orang itu saya, dia kata kalau mati pun besar. Kalau saya mati jangan kapan pun habis, sebab seksi itu hak saya. Kalau kau ayat gitu dia marah dia.
Tapi betul, sebab dia bercakap tidak ikut akal yang waras, dia mengikut hawa nafsu. Sebab bila kita mati, semua kita akan dibuku dengan kain-kain putih, buku habis penuh. Maka tidak ada istilah seksi, sebab semua badan kita ditutup. Ini cabaran dalam berdakwah, nak memahamkan kepada orang yang tidak faham. Dan perkara biasa yang berlaku dalam kehidupan para nabi dan rasul, apabila disampaikan dakwah, ada yang terima, ada tak terima. Ada yang terima dan ada yang menolak. Tetapi ingat bahawa di hari kiamat nanti hisabnya diserah kepada Allah. Wa alainal hisab. Dalam ayat surah Al-Ghasyiyah biasa kita baca, tugas Nabi hanyalah fadzakir innama anta muzakkir. Zakir, berikan tazkirah, peringatan. Maka sesungguhnya tugas kamu hanyalah sebagai muzakkir, orang yang memberi peringatan, tazkirah. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak ada sebarang kuasa ke atas mereka. Illa man tawalla wa kafar, kecuali sesiapa yang berpaling dan kufur. Maka orang sebegini fayu'adzibuhullahu al'adzaban akbar, Allah Ta'ala akan mengazabnya dengan azab yang besar. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum, kemudian kepada kamilah mereka akan dikembalikan, dan ke atas kamilah tugas untuk menghisap mereka. Hisap ni satu bahagia yang berat, saya rasa. Kalau kita memikir bab hisap, kita akan dihisap ketal lutut kita. Bukan ketal lutut, cair lutut kita. Tak boleh diri sebab takut. Bagaimana kita bila disoal siasat? Kalau seseorang yang bersalah, dan memang jelas dia bersalah, dibawa ke mahkamah, dia tidak boleh berdarah-darah mengatakan dia tak bersalah. Sebab memang dia bersalah. Maka jawapannya hanya tunggu hukuman. Bagaimana dengan keadaan manusia yang bersalah bila berhadapan dengan Allah Ta'ala dan di mahkamahnya nanti, apabila disoal siasat, apabila dikenakan hisab untuknya, tidak ada seorang pun yang boleh menipu, yang boleh buat dolak dalil, buat alasan. Maka akan dihisab dia dengan hisab yang terperinci, sehingga dia akan merasa terseksa dengan hisab itu. Allahumma hasibna hisaban yasira. Dalam doa kita meminta supaya Allah Ta'ala menghisap kita kena hisap yang mudah, dan jadikan kami orang yang diberi buku amalan dengan tangan kanan, dan hisapkanlah kami dengan hisap yang mudah. Sebab kalau hisap yang payah, maka selepas itu akan bertambah payah. Awalam yarau anna na'til arda nankusuha min atrafiha. Dan tidakkah mereka melihat bahawasanya kami mendatangi bumi-bumi yang menjadi kediaman bagi orang-orang yang engkar itu, lalu kami kurangkan ia sedikit demi sedikit daripada hujungnya. Maksud kurang di sini adalah negeri yang didiami oleh orang-orang kafir semakin sempit. Bahkan negeri yang mereka diami itu telah menjadi milik negara Islam. Fanaftahu halaka ardan ba'da ardin, kami telah membuka satu demi satu negeri itu bagi engkau. Satu demi satu daerah jatuh ke tangan Rasulullah SAW, sehingga wilayah Islam itu berkembang. Islam nak berkembang di Mekah, payah berhijrah ke Madinah. Tapak Islam berkembang di Madinah. Tapak Islam berkembang di Madinah. Dia bermula di Mekah, tapi berkembang dengan pesat di Madinah. Daripada Madinah lah, sehingga membawa kepada jatuhnya Mekah pada tahun 8 Hijrah, Fathul Makkah. Selepas berlaku pembukaan Mekah, wilayah Islam semakin hebat berkembang, sehingga banyak wilayah-wilayah lain jatuh ke tangan umat Islam satu demi satu. Bukan sahaja sebenarnya tanah Arab, bahkan luar daripada sebenarnya tanah Arab jatuh ke tangan umat Islam ketika itu. Sebab itu janji daripada Allah. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Allah Ta'ala dialah yang menghukum, yakni yang menentukan keputusan keadaan, dan tidak ada siapa yang mendapat menahan akan hukumnya.
Jadi ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang zuhurul Islam, akan zahirnya Islam, akan munculnya Islam menjadi suatu kuasa yang boleh mengalahkan syirik dan kufur. Syirik yang kufur berjaya ditumbangkan, berjaya diruntuhkan, lalu tertegaklah Islam di atas keruntuhan kufur dan syirik itu, dan akhirnya ia tersebar ke seluruh dunia. Wa huwa sari'ul hisab, dan dialah yang maha cepat akan hisabnya. Ayat sebelumnya, wa alaina hisab, tugas kami, kerja kami adalah menghisap amalan manusia. Dan Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat selepasnya bahawa dia itu sari', cepat hisapnya. Hisapnya cepat. Kita berada di pada mahsyar untuk tempoh yang sangat lama. Allah Ta'ala menggunakan hisap itu sangat cepat, dengan cara yang kita tidak ketahui, tapi cepat. Allah Ta'ala dialah muhasibun ibadihi qariban fil akhirah. Dialah yang menghisap hambanya dalam tempoh yang dekat sahaja, jangka masa yang sedikit. Adapun siksaan yang dikenakan kepada orang yang berhak diseksa, ia sesuatu yang atin, pasti datang, pasti berlaku, la mahalah. Maka fala tasta'jil iqabahum, janganlah kamu tergopoh-gapah, terburu-buru mahu disegerakan siksaan untuk mereka. Wa qad makara alladhina min qablihim, dan sesungguhnya orang-orang kafir yang terdahulu telah mengadakan tipu daya, makar, makara yang kuru, wa makaru wa makarallah. Mereka mengadakan tipu daya dan Allah Ta'ala juga membalas tipu daya mereka. Wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tipu daya untuk menyekat dakwah, dan Allah Ta'ala membalas tipu daya mereka. Dan Allah Ta'ala dialah sebaik-baik yang membalas tipu daya itu. Ayat ini menjadi suatu tasliyah. Tasliyah ini suatu berita yang menggembirakan Nabi, menghiburkan Nabi ketika berdepan dengan tipu helah kaumnya. Kerana Allah Ta'ala memberi jaminan falillahil makru jami'a, bagi Allah Ta'ala segala tipu daya mereka itu. Maksud bagi Allah, segala tipu daya mereka buat tidak akan menemui kemenangan, tetapi akan berhadapan dengan kekalahan, sebab semuanya berada di bawah pengetahuan Allah dan genggamannya, tidak akan terlepas. Buatlah belah-belah mana pun, Allah Ta'ala tahu dan dia boleh membalasnya, sebab dia maha mengetahui dan dia maha kuasa. Jadi bila Nabi dengar ayat begini, dia puasa lega. Tugas dia hanya dapat dakwah. Belah-belah mana pun kafir kan kalah. Dia punya kesudahannya akan berpihak kemenangan kepada orang Islam, dan orang kafir akan kalah. Falillahil makru jami'a. Ay la yadurru makral makirin, tidaklah akan menimbul mudarat oleh tipu daya orang-orang yang membuat tipu daya itu, kecuali dengan izin daripada Allah. Wala yu'thir illa bimasyiatihi wa taqdirihi, tidak memberi kesan dan pengaruh. Tipu daya orang-orang kafir tidak memberi apa-apa kesan dan pengaruh kepada orang lain, kecuali kalau Allah Ta'ala menghendaki atau mentakdirkannya. Ya'lamu ma taksibu kullu nafsin, dia mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap jiwa manusia, iaitu ia mengetahui akan semua as-sarair wad-dhamair, perkara rahsia dan perkara yang tersembunyi dalam hati. Allah Ta'ala mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap manusia, sama ada yang sama ada yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Kerana innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, Allah Ta'ala mengetahui apa yang jelas, yang terang, dan apa yang tersembunyi pun dia tahu. Hak luar pun dia tahu, hak dalam hati kita pun dia tahu. Apa yang manusia usahakan, semuanya dia tahu. Tidak ada satu pun yang dapat disembunyikan daripada pengetahuannya. Wa saya'lamul kuffaru liman 'aqbad dar, nanti orang-orang kafir akan tahu bahawa kesudahan yang baik itu akan berpihak kepada siapa.
Maka jawapannya, al-aqibah, akibat yang baik akan berpihak kepada pengikut-pengikut Rasul, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Iaitu fafid dunya an-nasru wa fil akhirah al-jannah. Di dunia mereka mendapat kemenangan, di akhirat mereka mendapat balasan syurga. Kemudian ayat yang terakhir, Allah Ta'ala menolak atau membantah tanggapan orang-orang kafir yang tidak mengakui akan kenabian Nabi apabila mereka berkata, lasta mursala, bukanlah engkau ya Muhammad seorang yang diutuskan, bukanlah engkau ni seorang rasul yang diutuskan daripada Allah. Mereka tidak mengakui bahawa Nabi Muhammad itu seorang rasul. Maka kalau tak mengaku juga, cukuplah Allah Ta'ala sebagai saksi antara aku dan kamu, dan cukuplah yang menjadi saksi itu selain daripada Allah. Kamu boleh tanya Ahlul Kitab, orang-orang yang mengetahui akan ajaran Taurat dan Injil, bahawa mereka juga tahu bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, datang kepada Nabi satu uskufun minal Yaman. Uskuf ni sekumpulan orang-orang Kristian di kalangan pemimpin golongan Nasara. Lalu kata Nabi, hal tajiduna fil Injil rasulan, adakah kamu mendapati dalam kitab Injil itu tentang cerita diutuskan Rasul di akhir zaman? Lalu mereka berkata, la, tak ada. Dia cuba menyembunyikan perkara yang sebenar, padahal ada. Maka tunggulah ayat, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala, berkatalah orang kafir bahawa engkau bukan rasul. Kul, katakanlah, kafa billah, kul lahum ya Muhammad, cukuplah Allah Ta'ala sebagai saksi bahawa aku adalah utusannya, dan dia menurunkan kepada aku Al-Quran yang memberikan bukti yang jelas. Al-Quran yang merupakan suatu mukjizat, ayat-ayat yang jelas akan kebenaranku. Dan cukuplah juga selepas persaksian Allah Ta'ala itu, ambillah syahadah persaksian daripada ulama ahlil kitab, ulama daripada ahlil kitab, alladzina amanu, yang telah beriman, minal yahudi wan nasara, dari kalangan Yahudi dan Nasara. Dan apa yang mereka dapati di sisi mereka dalam Taurat dan Injil tentang berita gembira birisalati, dengan kerasalanku, dan juga tanda-tanda yang terbukti daripada diriku ini. Di antara mereka ialah Abdullah bin Salam, seorang Yahudi berasal daripada Madinah, akhirnya menjadi sahabat Nabi. Satu riwayat daripada Qatadah katanya, kana min ahlil kitab qaumun yashhaduna bil haqq wa ya'rifunahu, adalah sebahagian daripada ahlul kitab, mereka bersaksi dengan cara yang benar dan mereka mengetahuinya. Mereka jujur dan mereka tahu bahawa dakwah Nabi ini adalah benar. Di antara mereka adalah seperti Abdullah bin Salam Al-Jarud, termasuk Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi. Tamim Ad-Dari ini sebenarnya termasuk ahlul kitab. Termasuklah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi masuk ahlul kitab, asalnya orang Parsi, asal daripada Parsi, kemudian berhijrah ke Mekah. Setelah dia mengetahui akan muncul Rasul akhir zaman, dia cuba menyiasat, mencari, dan bila benar betul dia berikut dan menjadi seorang Islam, sahabat Nabi yang sangat baik akan keislamannya. Habislah untuk surah Ar-Ra'd malam ni. InsyaAllah minggu depan kita masuk surah Ibrahim. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada.
Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr.